Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Dalam tempoh seminggu, dua ahli parlimen kerajaan, dua menteri telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan dan boleh dianggap sebagai contempt of the hall. Lain macam betul korang ni kan. Ingat korang ni menteri boleh cakap benda yang tipu Dewan ke? Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasanya anda semua masih ingat tentang Rafizi Ramli yang telah mengelirukan Dewan apabila beliau telah menuduh Wee Ka Siong membacakan kenyataan atau fakta yang salah berhubung dengan kos penyelenggaraan padu. Di mana kita semua tahu, padu ini kos dia lah 85 juta ringgit. Tetapi ketika Wee Ka Siong membangkitkan tentang angka-angka itu, Rafizi kata Wee Ka Siong tipu. Dia kata mana ada 85 juta, tetapi 30 juta lebih saja. Dan ini telah menimbulkan kemarahan Wee Ka Siong di mana Wee Ka Siong telah meminta agar Speaker Dewan membuat satu ruling meminta Kementerian Ekonomi memperbetulkan kembali kenyataan beliau serta komen betapa Wee Ka Siong tidak melakukan penipuan. Walaupun benda ini boleh dihadapkan menggunakan Peraturan Dewan 3612 iaitu untuk menghadapkan mana-mana ahli parlimen yang melakukan kenyataan yang salah ke, kenyataan tipu dan Dewan ke apa-apa ke jawatan kuasa parlimen. Tetapi Wee Ka Siong tak nak buat macam tu. Dia kata cukup sekadar speaker buat ruling, tolong minta menteri betulkan balik kenyataan dan tolong komen saya. Tolong kata yang saya tak tipu dan sebagainya. Tetapi sampai ke hari ini belum dengar lagi lah Rafizi cakap macam tu. Tapi tak apalah, belakang cerita yang tu. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seorang lagi menteri dalam kerajaan Perpaduan Madani ini telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan serta bolehlah kalau saya katakan menipu secara terang-terangan di dalam Dewan. Dan orang itu ialah Menteri Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Azalina Osman Said. Di mana ini berkait dengan titah addendum berkait dengan lembaga pengampunan yang pastinya kita semua tahulah betapa kecoh kes ini kan. Saya tak niatlah untuk bercerita tentang titah addendum ke apa-apa ke, tetapi sekadar untuk highlight satu perkara. Di mana tak berapa lama dahulu ketika berlakulah perbahasan dan perdebatan antara Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, mantan Menteri Undang-Undang yang juga merupakan ahli Parlimen Kota Baru dari PAS, di mana beliau telah berdebat dengan Azalina dan meminta agar Azalina membuat penjelasan dan penerangan berhubung dengan titah addendum dan sebagainya. Tetapi Azalina, dia siap kata, ini bukan tanggungjawab aku. Aku tak terlibat. Yang terlibat, yang jadi sekretariat ialah Kementerian Wilayah. Yang jadi sekretariat ialah Menteri Wilayah Persekutuan. Which is, kalau kita nak tahu, Menteri Wilayah Persekutuan ialah Dr. Zaliha. Jadi secara asasnya, pengerang Azalina Osman Said telah mengatakan bahawa Taqiyuddin macam tak kerti benda. Walaupun engkau ni berpengalaman, tapi engkau macam tak kerti benda. Macam itulah lebih kurang. Dan pada sidang parlimen tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Taqiyuddin telah bangkit menggunakan perkara sama seperti mana digunakan oleh Wee Ka Siong, highlight betapa Azalina sebenarnya telah mengelirukan Dewan, telah melakukan kenyataan yang boleh dikatakan menipu Dewan sebenarnya. Ini video penuh pembentangan parlimen tadi. Kota Baru. Yang Berhormat, saya membaca. Sekejap, Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi sebut Yang Berhormat adalah menteri yang bertanggungjawab kepada Attorney General's Chambers, AGC. Attorney General, Peguam Negara adalah salah seorang ahli dalam lembaga pengampunan. Takkanlah Yang Berhormat tak dapatkan maklumat daripada AG mengenai isu addendum ini. Jawapan Menteri. Saya agak keliru ya Yang Berhormat. Yang Berhormat dulu pun Menteri Undang-Undang. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa Peguam Negara lapor kepada Yang Berhormat? Is that what you making assumption? Saya menjawab, ya, kita boleh mendapatkan maklumat daripada Peguam Negara. Okey. Seterusnya, Menteri. Tak, saya minta maaf ya Yang Berhormat. Dalam Kerajaan Madani, saya Menteri yang bertanggungjawab undang-undang. Saya tidak terlibat dalam pelantikan Peguam Negara. Saya tidak terlibat melibat diri melihat fail dalam Peguam Negara. Dan saya juga tidak terlibat dalam lembaga pengampunan. Kemudian saya menyebut Yang Berhormat itu tak habis, dia sambung lagi. Ya, ini yang penting yang saya nak highlightkan. Kata Menteri, sebab Menteri bertanggungjawab, Sekretariat dalam kes yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Wilayah.
Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal daripada saya. Itu kata Menteri. Yang Berhormat, saya ingin menyatakan bahawa the last part, bahagian terakhir yang saya bacakan itu adalah satu kenyataan yang amat tidak berfakta dan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Yang mana itu maksudnya? Yang maksudnya ialah Menteri bertanggungjawab Sekretariat dalam kes yang di-Pertuan Agong, iaitu kes pengampunan ini adalah Menteri Wilayah. Sudah last para tu. Ya, last para tu. Saya rasa umum mengetahui, saya juga angkat kepada Yang Berhormat, satu kenyataan media, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 bertarikh 2 Februari 2024, Jumaat. Yang mana kandungan ni saya tak nak baca, yang nak bacanya bahagian bawah. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Urustia Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, iaitu Kementerian Yang Berhormat Menteri Undang-Undang sendiri. Jadi bagi saya, Yang Berhormat Menteri Undang-Undang telah mengelirukan Dewan. She misled the House. Dan ini adalah satu contempt, satu penghinaan kepada majlis. Saya sebagaimana Yang Berhormat Air Hitam baru-baru ini membangkitkan mengenai Menteri Ekonomi. Kalau mengikut 36.12, kita boleh hadapkan orang yang mengeluarkan kenyataan ini ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan. Saya tidak berhasrat untuk itu. Tapi memadailah. Ini melibatkan integriti saya. Dia kata saya tak tahu, bekas Menteri Undang-Undang tak tahu. Walaupun dia kata saya lebih berakal daripada dia. Jadi saya nak Dewan ini menetapkan bahawa Yang Berhormat Menteri untuk menjaga integriti dia dan juga integriti Dewan, sekurang-kurangnya menjelaskan perkara yang sama. Bahawa Sekretariat kepada Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya adalah bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, bukan Kementerian Wilayah Persekutuan ataupun Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi saya submit perkara ini untuk pertimbangan Yang Berhormat untuk dibuat ruling dan juga apa yang sepatutnya dibuat. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Baru. Seperti yang telah pun saya minta kepada Air Hitam, dan Air Hitam telah pun menunaikan janji beliau untuk menulis kepada saya dan telah pun tulis dan saya telah terima. Begitulah juga saya nasihatkan kepada Tuan Baru, oleh kerana affidavit RFID tak cukup. Jadi Kota Baru saya pohon tulis kepada saya, kodekan apa yang Kota Baru nak kod, dengan juga mentionkan apa yang hasrat Kota Baru dalam usul tersebut dan saya akan proses dari situ. Boleh Kota Baru? Di sini kita dapat lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Taqiyuddin dengan jelas menunjukkan kepada semua tentang transkrip perbahasan antara beliau dengan Azalina, dan kita dapat lihat juga betapa Azalina ini memang guna style macam kerajaan Madani lah. Bila dia tak nak jawab hujah ke atau dia nak lari jawab hujah, dia akan merendah-rendahkan lawan dia. Tapi tak apalah, itu tak penting sebenarnya. Yang penting, Azalina telah mengatakan bahawa dia tak terlibat. Dia tak terlibat pelantikan program negara, dia tak terlibat dalam lembaga pengampunan dan macam-macam lagi. Tetapi telah dibuktikan oleh Taqiyuddin menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Sekretariat Lembaga Pengampunan, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Jadi secara asasnya, benda itu, kenyataan media itu, dikeluarkan oleh Sekretariat yang sebenarnya dijalankan oleh bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Jadi secara asasnya, Taqiyuddin telah membuktikan betapa Azalina telah berbohong, telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan dan telah meminta speaker iaitu Tan Sri Johari Abdul untuk buat ruling yang hampir sama seperti mana yang telah diminta oleh Wee Ka Siong, iaitu untuk menuntut Azalina membuat penjelasan balik semula serta orang kata apa, untuk komen betapa Taqiyuddin ini tidak melakukan kesalahan dan beliaulah yang telah mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Taqiyuddin macam Wee Ka Siong, dia tak naklah sampai hadap ke Jawatankuasa Parlimen. Cuma dia kata benda boleh settle tepi, kita settle tepi, speaker kena buat ruling. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini merisaukan saya sebenarnya. Sangat-sangat merisaukan. Sebab apa tahu? Sebab Parlimen ini adalah tempat yang mulia. Parlimen ini adalah tempat untuk kita lihat para ahli Parlimen kita, menteri-menteri sebagainya, berbahas, berdebat, berbincang untuk menetapkan undang-undang, membahaskan tentang hal ehwal rakyat, membahaskan tentang isu-isu yang melanda negara kita ini dan sebagainya. Dan sepatutnya
ahli-ahli parlimen ini yang memang mengangkat sumpah untuk tidak melakukan pembohongan dan sebagainya di Dewan, tapi mereka telah melakukan satu demi satu pembohongan yang terang-terangan. Yang senang dibuktikan pula tu, lainlah kalau benda tu ada grey dekat situ kan. Tapi benda ini clear cut. Sangat-sangat clear cut. Macam Rafizi clear cut dia pernah cakap. Dia jawab pun dalam Dewan. Kos padu ialah 85 juta. Tengok-tengok beberapa bulan lepasnya, dia kata, oh bukan 85 juta, tapi 30 juta lebih saja. Dan sekarang ini Azarina, terang-terangan pada 22 Februari 2024, bahagian hal ehwal undang-undang, beliau menterinya telah mengeluarkan kenyataan selaku urus setia. Urus setia dan sekretariat adalah benda yang sama. Kod-kod lah kalau ada anak papa yang cuba hendak bermain perkataan. Itu sekretariat. Azarina kata urus setia. Benda tu sama lah bang. Bukan beza pun. Tapi tak apalah. Sekarang ini, kita dapat lihat macam saya katakan tadi, satu trend yang sangat-sangat merisaukan, iaitu Menteri-Menteri Kerajaan Madani ini telah melakukan pembohongan yang terang-terangan dalam Dewan. Dan saya puji Wika Siong serta Taqiyuddin kerana pantas untuk highlight pembohongan-pembohongan yang telah dilakukan itu, dan saya komen juga mereka mahu menggunakan kaedah speaker buat ruling sebelum membuat 3612 dan sebagainya. Bagi saya ini merupakan satu strategi yang bagus dan kita harapkan menteri-menteri ini sedar diri betapa mereka ini dah kantoi dan tolong jangan duk konas panas sana-sini. Tetapi itulah, bab-bab Menteri Kerajaan Madani ini kita susah nak cakap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab ialah kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja. Kalau mereka nak berbohong dekat parlimen ke apa-apa ke, itu memang mereka punya prerogatif lah kan. Sebab ialah kerajaan mereka. Sani Hamzan pun dah cakap macam ni, betul tak? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.